Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah dapat lagi kita berkumpul pada pembelajaran kita pada minggu ni. Boleh? Okey, semua sihat hari ni? Ya. Dah makan tak? Dah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada masalah tentang kesihatan, tolong maklum kepada saya ataupun pengajar-pengajar yang lain. Maklumlah sekarang ni isu semasa tentang pandemik COVID-19 semakin meluas. Jadi dengan itu kamu jagalah kesihatan kamu. Sentiasa pakai mask, pakai hand sanitizer. Okey, boleh tak? Boleh. Okey. Dalam kelas saya pastikan tiada sampah di kiri atau kanan kamu dan di bawah meja. Periksa tengok. Okey, duduk dalam keadaan selesa dan yang paling penting jangan bercakap ketika saya bercakap. Okey, boleh tak? Okey. Okey, kelas. Hari ni hari apa? Isnin. Hari Isnin. Berapa hari bulan ni? 15 bulan 2 2021 dah. Ya, Cik. Okey, ingat lagi tak nama saya? Ingat. Nama saya? Nama saya? Cik Cik Zaidin. Okey, mestilah kena ingat tau. Sebab senyum saya manis betul. Okey, ingat lagi tak kod nos kita? Ingat. Berapa kod nos kita? Okey, 2012 ha. Okey, kod nos ni pentinglah untuk kamu. Kamu kena ingat sebab ni adalah bidang kamu, bidang teknologi kimpalan. Betul? Okey. Sekarang ni saya nak ambil kehadiran kamu. Okey, saya sebut nama, saya nak kamu semangat. Cakap ya, encik. Boleh? Okey, Billah Iza. Ya, Cik. Fatin Nasuha. Ya, Cik. Anis Imamah. Ya, Cik. Nur Afika. Ya, Cik. Alhamdulillah semua hadir lah. Okey, jadi untuk kehadiran kamu penuhlah hari ni. Ya. Macam biasa saya ingatkan kamu tentang kehadiran. Mestilah hadir secukupnya. Okey, kalau persen kehadiran kamu tak cukup, kamu tak boleh masuk. Macam biasalah masuk final exam kan. Okey. Sekarang ni kelas kita pada minggu ni iaitu tajuk Kecacatan kimpalan. Kecacatan Okey. Kecacatan kimpalan. Okey, pernah dengar tak tentang kecacatan kimpalan ni? Pernah dengar tak? Pernah? Ha? Pernah? Pernah. Okey. Biasa lihat tak? Kamu sebagai seorang pengimpal, kamu biasa buat tak kecacatan kimpalan ni? Pernah. Pernah buat tak? Okey, untuk kamu belajar ni kan, tak ada siapa pun yang sempurna. Masuk-masuk untuk kimpal, terus tak ada kecacatan kimpalan. Itu adalah manusia yang sempurna lah. Jadi semua mesti kenal lah apa itu kecacatan kimpalan. Boleh? Okey, baik. Sekarang ni kita akan masuk tujuan kita. Okey, tujuan yang pertama iaitu Terangkan jenis-jenis kecacatan kimpalan. terangkan jenis. Jenis-jenis kecacatan kimpalan. Okey, dalam kimpalan ni dia ada kecacatan dia juga. Beberapa kecacatan kimpalan. Jadi dia banyak jenis lah. Kita akan kenal satu-satu. Okey, yang kedua iaitu Terangkan sebab berlaku kecacatan kimpalan.
Okey, nyatakan sebab okey, dalam kimpalan ni kalau terjadi kecacatan kimpalan mestinya ada sebab-sebab dia. Betul. Jadi kamu kena tahu lah. Kamu kena tahu sebab apa terjadinya kecacatan kimpalan. Okey, boleh? Okey, untuk kecacatan kimpalan kita masuk kepada aim yang pertama, iaitu terangkan jenis-jenis kecacatan kimpalan. Okey, kecacatan kimpalan yang pertama iaitu keliangan ataupun porosity. Ataupun apa? Porosity. Okey, dalam bila kamu kerja nanti keliangan ni orang tak sebut lah. Tapi ini bahasa Melayu ni untuk pengetahuan kamu sahaja. Okey, kena pasti kecacatan porosity. Okey, dia terjadi, dia macam mana porosity tu? Dia rongga poket gas di bawah 1.5 mm diameter, iaitu dia berlubang, dan di dalam dia iaitu diameter 1.5 mm. Kalau kita tengok, okey, dia terbentuk oleh gas terperangkap. Bila kita menyimpan mesti ada gas yang akan melindungi kimpalan kita. Betul? Jadi bila oksigen luar masuk ke dalam gas, dia akan terjadinya porosity. Okey. Faham? Okey, porosity dia ada 4 jenis, iaitu cluster porosity, wormhole porosity ataupun keliangan lubang cacing, porosity root porosity, keliangan akar, herringbone porosity. Herringbone ni apa? Tulang ikan. Betul? Okey, untuk cluster porosity dia terjadi di atas permukaan kimpal. Kalau kamu boleh lihat, dia ada banyak. Macam sekarang kan, cluster COVID kan. Tapi itu bukan COVID. Dia cluster ni dia akan jadi banyak. Betul? Jadi dia akan, bila sebut saja cluster, dia akan berkumpul. Okey, kalau ada satu saja, contoh macam ni, dipanggil porosity saja. Okey, untuk keliangan lubang cacing tidak boleh nampak dengan mata kasar kita. Kita boleh nampak di atas filem X-ray sebab dia memanjang. Betul? Lepas tu untuk keliangan akar ni sama juga, dia macam porosity, cumanya dia terletak di bawah. Dan untuk herringbone porosity, dia macam lubang cacing juga, tapi dia jadi banyak. Boleh? Dia tak nampak juga dengan mata kasar kita. Dia bentuk macam tulang ikan. Ya, bentuk macam tulang ikan. Tapi bila kita X-ray, tak ada lah nampak sebiji macam ni. Kita akan nampak seakan-akan. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, saya teruskan jenis-jenis kecacatan kimpalan yang kedua, iaitu potong bawah ataupun undercut. Okey, yang ni sering terjadilah. Saya tengok kamu kimpal sering terjadi undercut ni. Okey, dia adalah pengurangan pada permukaan keluli. Bila kita kimpal, dia akan jadi pengurangan. Kalau kamu boleh lihat kat sini, dia jadi macam ada garisan. Boleh? Okey, ni gambar daripada atas. Kalau gambar daripada tepi, okey, ni adalah benda kerja kamu lah, keluli kan. Okey, ni adalah pengurangan dia kat sini. Dia tak sampai. Jadi ni adalah kumai kamu lah ni, yang saya bulat ni. Boleh? Nampak kan? Nampak? Okey, baik. Sekarang faham tak? Boleh saya teruskan? Boleh. Okey, baik. Okey, jenis-jenis kecacatan kimpalan yang ketiga, iaitu crack ataupun retak. Dia selalunya terdapat di logam kimpal atau zon terkesan haba. Dikatakan zon terkesan haba ni apa tu? Kena panas.
Ya, dia tempat yang panas, tempat yang kita kimpal. Bila kita kimpal, dia akan jadi panas. Kimpal sejuk ke panas? Panas. Bila kita kimpal kat sini, dia akan jadi zon terkesan haba. Jadi untuk crack, dia ada 4 jenis crack. Iaitu crack yang pertama, transverse crack. Dia akan melintang di atas kumai kita. Crack, retak di atas kumai, cara melintang. Yang kedua iaitu longitudinal crack. Longitudinal crack adalah crack yang menegak ataupun memanjang mengikut alur kimpal. Yang ketiga iaitu crater pipe. Crater pipe dia terjadi pada hujung kimpal, pada tamat akhir kita kimpal, dia akan terjadi crater pipe. Dia tak panggil crack, tapi dia panggil crater pipe. Dia akan jadi nampak macam bentuk bintang dan retak. Yang keempat iaitu lamellar crack. Okey, untuk lamellar crack ni, dia tidak kacau dia tidak mengganggu kumai. Dia hanya retak pada permukaan benda kerja kamu. Selalunya terjadi akibat pembekal yang tidak berkualiti ataupun produk yang tersalah pembuatannya. Dia akan jadi keretakan pada benda kerja ataupun keluli kita lah. Boleh faham? Boleh faham? Okey, saya teruskan. Okey, jenis-jenis kecacatan kimpalan yang keempat iaitu lekukan penembusan, root concavity. Okey, root concavity. Concavity ni apa? Concavity ni lekuk lah. Kita dah bagi bahasa Melayu kan? Jangan tidur ah. Jangan tidur ah. Okey. Boleh tengok ah. Masih semangat lagi kan? Okey, baik. Root concavity adalah lekukan selalunya terjadi pada root, pada permulaan kimpal kita. Pada permulaan kimpal. Tahu kan permulaan kimpal kan? Bila kita bermula untuk kimpal, dia akan jadi lekukan. Boleh lihat kat sini nampak? Dia masih terletih. Tak, dia kurang. Nampak? Alur cetek berlaku pada larian penembusan. Dia kurang, nampak? Nampak tak? Nampak dia kurang. Sepatutnya dia macam ni. Dia tak akan jadi lekuk ke dalam. Dia akan jadi keluar. Okey, boleh nampak kan? Okey. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Okey, jenis-jenis kecacatan kimpalan yang kelima iaitu penembusan berlebihan, excessive root penetration. Penusukan akar melebihi had yang ditentukan. Siapa yang tentukan had untuk penusukan ni? Maksudnya untuk ketinggian kumai, untuk pengurangan kumai. Kumai yang ni lah. Siapa yang tentukan? Pengimpal nak buat atas diri pengimpal nak besar mana. Tapi dia mesti kena ikut kod juga. Jadi kod lah yang tetapkan ketinggian dia. Jadi ketinggian untuk root adalah 3 mm. Tidak melebihi 3 mm. Boleh faham? Okey, jadi untuk excessive root penetration, dia terjadi berlebihan lah. Lebih daripada 3 mm. Nampak? Dia keluar besar. Nampak? Dia keluar. Yang lain semua sekata kan? Yang ni, dia keluar. Boleh? Nampak tak? Tak nampak ni? Dia jadi kat sini. Jadi besar kan tu lah. Dia keluar lebih. Boleh? Okey, faham tak? Boleh saya teruskan? Ada soalan tentang jenis-jenis kecacatan kimpalan? Tak ada lagi ya? Okey. Kita masuk aim yang kedua, iaitu sebab-sebab berlaku kecacatan kimpalan. Okey, sebab-sebabnya adalah pemilihan elektrod. Okey, untuk elektrod juga kita ada 3 jenis cara pemilihan dia, iaitu saiz elektrod, penggunaan elektrod dan pergerakan elektrod. Bila saiz elektrod tidak menepati,
yang ditetapkan oleh kod, apa kod dah? ASME kan? Okey, kod yang ditetapkan dan ditulis di dalam WPS. Untuk saiz elektrod, jika tidak tepat boleh terjadinya crack dan boleh terjadinya porosity. Sebab saiz elektrod tidak mengenal spesifikasi. Faham tak? Okey, untuk penggunaan elektrod yang meluas. Bila penggunaan elektrod yang meluas selalunya terjadi pada pengimpal yang kimpal tidak jadi. Faham tak? Terjadi pada kimpal yang kimpal tidak jadi. Faham kan? Bila dia kimpal, dia grind balik, dia asah balik, lepas tu dia pakai balik, dia welding lagi, dia asah lagi, dia welding lagi. Semua orang buat satu pipe 3 jam, betul? Dia buat 6 jam. Jadi kat situ akan terjadi crack sebab haba yang terlalu tinggi, dan akan terjadinya undercut sebab penggunaan elektrod yang meluas. Okey, untuk pergerakan elektrod tidak stabil. Pergerakan elektrod tidak stabil terletak pada pengimpal sendirilah cara untuk mengawal dia. Boleh? Okey. Yang kedua iaitu penyelarasan arus elektrik. Okey, ingat bila arus elektrik WPS tulis berapa tinggi dia, maksimum dan minimum dia, pastikan kamu ikut. Jika kamu tak ikut, kamu menggunakan arus yang tinggi, boleh terjadi kecacatan kimpalan iaitu undercut. Selalunya terjadi sebab arus yang tinggi bila undercut lah. Okey, untuk arus yang rendah, selalunya terjadi root concavity iaitu lekukan penembusan. Lekukan penembusan tak keluar. Akan terjadi pada root lah bila arus yang rendah. Jadi arus yang tinggi tak boleh, arus yang rendah tak boleh. Jadi nak pakai arus apa? Arus yang ditetapkan. Arus yang ditetapkan. Apa? Arus yang tidak menentu. Arus tidak menentu ni selalunya terjadi pada mesin lah. Mesin kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Sebab dah lama dia jadi kurang betul. Okey, boleh faham? Boleh. Saya teruskan. Okey. Sebab-sebab berlaku kecacatan kimpalan. Yang ketiga. Okey. Iaitu penyediaan benda kerja. Okey, untuk penyediaan benda kerja ni amat pentinglah untuk kamu sebagai seorang pengimpal. Sebab bila kamu kimpal, persediaan benda kerja tu lah akan mengeluarkan kualiti kamu kimpal macam mana. Betul? Nampak? Contoh yang pertama iaitu serong V sempit. Apa itu serong V? Kalau kita boleh tengok kat sini. Nampak? Ni adalah serong V ataupun dipanggil bevel. Bevel lah. Selalunya kita bevel plate besi kan, benda kerja kamu selalunya petak dan kita akan bevel menjadi bentuk V. Ni adalah serong V kamu. Okey, serong V kamu. Bila serong V kamu sempit, yang ni akan jadi sempit lah. Dia akan jadi sempit bila kita welding tak keluar, betul? Kita nak keluar, betul? Tidak melebihi 3 mm. Jadi kita nak keluar lah. Bila sempit dia tak keluar. Okey, untuk serong V besar, bila besar elektrod tidaklah besar mana? 2.6, 3.2. Jadi bila besar daripada 3.2, apa akan jadi? Dia akan tembus lah, elektrod akan keluar. Bila elektrod keluar, jadi apa? Jadi berlebihan iaitu excessive root penetration. Okey, untuk benda kerja tidak selari. Okey, benda kerja tidak selari ni selalunya terjadi ni contoh benda kerja kamu. Okey. Nampak? Dia akan jadi satu atas, satu bawah. Dia akan jadi misalignment orang panggil. Kan? Misalignment. Dalam buku ada tulis misalignment. Ni ada benda kerja tidak selari lah. Bila kamu welding, dia akan mengakibatkan
kecacatan kimpalan iaitu root concavity, undercut, porosity, crack pun boleh jadi. Boleh faham? Faham. Okey. Faham ah? Saya teruskan ah. Ya. Okey, sebab-sebab berlaku kecacatan kimpalan. Yang keempat, teknik mengimpal seorang pengimpal. Pengimpal ni siapa? Saya. Kamulah seorang pengimpal. Okey, teknik mengimpal iaitu sudut pegangan elektrod tidak betul. Okey, bila kamu welding, kedudukan mendatar. Ni kedudukan mendatar. Kamu nak welding atas. Betul? Bila kamu nak welding atas, kedudukan elektrod kamu tidak boleh macam ni. Betul? Jadi kena kedudukan yang boleh kamu lihat. Boleh? Okey, kedudukan menyimpal salah. Okey, tadi kedudukan pegangan elektrod kamu. Sekarang ni kedudukan menyimpal salah. Bila kamu kedudukan mendatar, kamu tidak boleh welding overhead, iaitu atas kepala. Okey, kedudukan atas kepala macam ni. Bila mendatar macam ni. Boleh? Jadi tak kena lah. Betul? Betul lah? Okey, faham? Faham. Faham tak? Faham. Jangan tidur eh. Nampak macam macam tak semangat. Boleh ya? Boleh. Okey. Ada soalan? Tak ada. Ada soalan tak? Ha? Faham ah? Ya. Kalau elektrod tu rosak, boleh jadi cacat. Oh, kalau elektrod, okey, elektrod adalah mempengaruhi kualiti kimpalan kamu. Jadi bila elektrod rosak, contoh flux pada elektrod pecah. Bila flux pada elektrod pecah, hasil kimpalan kamu akan jadi tidak stabil lah. Macam saya kata tadi, pemilihan elektrod untuk yang sebab-sebab sebab-sebab berlaku kecacatan kimpalan. Dia termasuk dalam pemilihan elektrod lah. Boleh faham Anis? Okey, ada soalan? Ada. Cik, kalau kita jual menyimpan tu, boleh jadi kecacatan tak? Ya? Tak faham? Kalau kita jual, jual menyimpan tu. Oh, maksud kamu Ya. bila kecuaian kamu menyimpal lah. Okey, yang tu terjadi pada teknik menyimpal kamu. Macam saya kata lah, teknik menyimpal kamu kena betul. Bila kamu cuai, kamu main dengan kawan, contoh kan, selalunya saya nampak lah duk main dengan kawan. Boleh? Jadi bila kamu main, kamu tidak fokus lah pada hasil kimpalan kamu. Jadi boleh berlakunya kecacatan kimpalan. Boleh? Itu termasuk dalam teknik menyimpal kamu. Okey, boleh faham ah? Boleh faham? Ada soalan tak? Tak ada lah? Ha? Okey. Kalau tak ada soalan, saya akan edarkan kertas penerangan. Okey, saya nak kamu baca dan fahami kertas soalan yang diberi. Apa yang saya ajarkan di dalam slide terkandung di dalam kertas penerangan dengan lebih lagi informasi. Jadi baca dan faham. Saya beri kamu masa 5 minit. Jadi boleh mula membaca. Okey, jika ada apa yang tidak faham, boleh angkat tangan dan tanya kepada saya. Okey, baik. Saya rasa kamu dah baca dan faham. Masa yang diberi pun dah cukup dah. Jadi ada soalan tak? Ha? Okey, kalau tak ada, saya nak tanya kamu soalan. Okey, terangkan jenis-jenis kecacatan kimpalan. Ha? Ha? Ya. Ya. Semua kah? Berapa yang kamu tahu? 5
Okey, boleh. Yang Start. pertama kehilangan porosity. Porosity. Okey, lepas tu lakukan penebusan. Okey. Undercut. Lepas tu crack dengan penebusan berlebihan. Okey, bagus. Tepuk tangan sikit dekat Fatih. Okey, baik. Yang kedua, soalan kedua saya nak tanya. Senaraikan sebab-sebab berlaku kecacatan timpalan. Ada sebab-sebab berlaku kecacatan timpalan? Pemilihan elektrod. Okey. Izzah, pemilihan elektrod. Lagi? Lepas tu penyelarasan arus elektrik. Okey, penyelarasan arus elektrik. Okey, baik. Saya pun rasa kamu dah faham. Kan? Dah faham dan dah baca dah. Kamu ingatlah sebuah sedikit tentang apa yang saya ajar. Jadi, saya anggap aim yang pertama tercapailah. Boleh? Okey, untuk aim yang kedua pula, sebab-sebab berlaku kecacatan timpalan. Okey, datang arahan sebab apa yang berlaku kecacatan timpalan kan? Okey, saya anggap aim yang kedua pun tercapai. Boleh? Okey, sekarang ni saya nak kamu simpan kertas penerangan. Simpan. Dan saya akan edarkan kertas tugasan. Okey, tengok arahan pada kertas tugasan. Okey. Tengok arahan. Tengok arahan. Okey, kertas tugasan ini mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian A dan B. Soalan berpandukan kepada kertas penerangan, iaitu kecacatan kimpalan. Jawab semua soalan di bawah tanpa merujuk kertas penerangan. Okey. Kamu boleh jawab, tapi jika ada soalan atau kemusykilan tentang soalan, boleh angkat tangan dan bertanya pada saya. Boleh ya? Okey, saya beri masa kamu 5 minit untuk kamu jawab. Okey, boleh mula. Ya. Kalau jawapan ni boleh dia ada dua nama, contohnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris kan? Ya. Kita boleh pilih dua-dua kan? Nak masa satu saja. Kamu pilih yang mana kamu faham. Yang pastikan betul lah. Okey. Boleh? Okey. Tak ada masalah sebab saya pun faham. Kamu tulis. Lain kalau kamu tulis merapu, saya tak faham lah. Okey. Okey, masa pun dah tamat. Sekarang saya nak kutip balik kertas tugasan. Dah, letak pen. Okey, beri saya masa untuk saya semak kertas tugasan yang kamu telah jawab ni. Boleh ha? Boleh. Okey, daripada pemerhatian saya dan pemeriksaan saya dapati 90% daripada kamu dapat menjawab dengan baik. Saya harap kamu dah ada kertas penerangan tu, balik kamu baca dan faham. Ilmu yang saya berikan pada kamu, yang saya ajar di slide ni, lebih informasinya di dalam kertas penerangan yang saya beri. Jadi ilmu yang saya beri ni, kamu kembangkan ilmu, berilah kepada siapa yang mahu. Betul? Betul kan? Bila kita kongsi ilmu ni, tak ada yang rugi. Boleh? Boleh. Okey. Saya rasa masa pun dah menceburi kita. Jadi untuk kelas pada minggu hadapan yang bertajuk ujian kecacatan kimpalan. Jadi saya nak kamu balik, kamu kajilah sebuah sedikit tentang ujian kecacatan kimpalan ni. Apa itu ujian kecacatan kimpalan?
minggu hadapan kita akan berbincang dalam pembelajaran kita yang seterusnya. Boleh? Okey. Setakat itu sajalah kelas saya pada hari ini. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.